Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin as-sadiqil amin. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit. ولك الحمد في الآخرة والأولى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. شوف الفيسبوك ليه فيسبوك وكذا الفيديو. اللهم اغننا بالعلم زينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. موجود؟ ها؟ لا. أما بعد Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam kuliah sirah dan syama'il, sirah Rasulullah dan syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga insya-Allah kita semua masuk dalam golongan pencinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa mengingati Rasulullah dan menampahkan ilmu mereka tentang sejarah dan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita masih cerita kisah Ghazwah Badar Al-Kubra atau Perang Badar Al-Kubra. Hari ini kita sambung siri yang ke-7. Sebelum ni kita cerita perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Al-Madinah sehingga Rasulullah sampai kepada satu wadi atau satu tempat yang bernama Wadi Dhifran. Nama wadi itu namanya Wadi Dhifran. Lepas Rasulullah SAW bertolak atau bergerak daripada Wadi Dhifran, maka Rasulullah SAW berjalan sehingga ketika Rasulullah SAW baru bertolak dan bergerak daripada Wadi Dhifran dan sampai kepada satu kawasan yang dekat daripada tembak Badar. Belum lagi sampai kepada tempat kejadian Perang Badar, tapi dekat daripadanya. Maka Nabi SAW naik atas untanya, Sayyidina Abu Bakar juga. Di dalam perjalanan, Nabi SAW bertemu dengan seorang lelaki yang tua daripada orang kampung yang ada di kampung-kampung yang dekat daripada Badar. Orang asli atau orang kampung. Nabi SAW berhenti jumpa orang tua itu. Nabi SAW tanya dia,
Tintan apa? Nabi SAW tanya dia, tintan dirinya. Dia kata, apa khabar? Kata, baik. Kau tahu tak cerita Muhammad dan kawan-kawannya? Juga cerita orang Quraisy. Mereka dah sampai mana? Sebab pergeraan Nabi SAW dengan sahabat dari Badar, Madinah kepada Badar, cerita tu dah menjadi famous di uh, di kampung-kampung Arab semua yang dekat di antara Makkah dan Madinah. Mereka semua dah tahu Muhammad dengan sahabatnya keluar dan tentera Quraisy juga keluar daripada Makkah. Mereka mahu berang. Jadi cerita tu dah tersebar dah. Maka Nabi SAW, dia nak tahu daripada orang tua tu, cerita orang Quraisy, mereka dah sampai mana. Jadi mereka, sebab Nabi SAW waktu tu tak tahu. Ditanya, dia kata, kau tahu tak cerita Muhammad? Apa yang kau dengar tentang Muhammad dan orang Quraisy? Apa yang terjadi antara mereka dua-dua ni? Dua tentera. Maka orang tua dia kata kepada Rasulullah, aku takkan bagi tahu kepada kamu cerita yang sebenar tentang Quraisy dan Muhammad dan kaumnya kecuali kalau kamu kenalkan diri terlebih dahulu. Bagi tahu kamu siapa? Aku nak kenal juga. Maka Nabi SAW dia kata kepadanya, Nabi SAW tak nak dia tahu. Dia kata, kalau kamu bagi tahu kita, kita akan bagi tahu kamu siapa kita. Maka orang tua dia kata, bagus, okey, setuju. Baik, aku setuju. Saya cerita, lepas tu kamu kena cerita. Dia kata, baik. Kenalkan diri. Maka orang tua tu dia kata, qad balaghani anna Muhammad wa ashabuhu kharaju yawma kadza wa kadza. Aku telah mendengar Muhammad telah keluar daripada Madinah di hari, dia sebut hari apa? Betul di hari yang sama Rasulullah keluar dari Madinah. Maka kalau benar cerita tu, yakni Muhammad keluar betul-betul di hari yang saya dengar itu, maka mereka sekarang telah sampai di tempat yang bernama begini-begini. Itu bernama. Iaitu tempat yang betul-betul Rasulullah dan sahabatnya sekarang ada di sana. Maknanya orang tua tu bijak dan dipandai kira. Dia tahu mereka sekarang dah sampai mana. Nabi SAW yakni terkejut. Sebab dia bagi jawapan yang tertentu. Betul-betul yakni jawapannya betul. Dia kata sekarang Muhammad dan sahabatnya pasti dah sampai kepada tempat yang begini. Dia sebut namanya. Maka Nabi SAW di waktu itu memang turun di sana. Dah sampai kepada kawasan itu. Dan telah sampai kepadaku tentera Quraisy bergerak daripada Makkah di hari yang disebut hari itu. Maka kalau benar orang yang sampaikan cerita itu kepada saya, kalau benar cerita itu, mereka keluar di hari itu, maka mereka sekarang telah sampai di tempat yang namanya begini. Dia sebut nama tempat itu. Dan nama tempat itu memang tempat yang betul-betul orang Quraisy turun badannya sekarang di waktu itu. Di waktu itu Quraisy memang dah sampai kepada sana. Yakni kiraan orang tua tu, orang Arab yang Badui itu, kiraan yang tertentu, yang tepat, yang betul. Maka orang tua tu sekarang dia balik tanya kepada Rasulullah dan Abu Bakar. Dia kata, kamu siapa ni? Tak kenalkan diri lagi. Kamu dari mana? Kamu siapa? Dan Nabi SAW jawab kepadanya, dia kata, kami ini daripada air. Kami daripada air. Lepas tu Rasulullah pusing, balik kepada kawasan yang sahabat berkumpul di sana. Maka lelaki itu, ya orang tua, dia asyik ulangkan ayat Rasulullah. Dia kata, dari air. Air mana? Air Iraq ke? Negara Iraq.
Sebab dekat negara Iraq ada tembak kawasan namanya air. Air Iraq ke atau air yang mana tu. Jadi dia sementara dia fikir Rasulullah SAW dah bosan dah pergi. Nabi SAW tidak memberitahu dia siapa yang sebenar. Sebab di waktu berang kita boleh menggunakan ayat-ayat yang busin, tidak jelas, tidak terang untuk menjayakan perang kita kepada orang kafir yang musuh kepada kita. Itu Nabi SAW tidak memberitahu kepadanya siapa dia yang sebenar. So kalau dia bagi tahu, maka dia akan sampaikan berita itu juga kepada orang kafir, dan perkara itu akan batalkan dan atau akan rusakkan rancangan dan susunan Rasulullah SAW untuk perang Badar. Tapi maksud Rasulullah SAW daripada air iaitu yang firman Allah, min ma'in dafiq, والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق. Lihatlah, seorang manusia hendaklah dia melihat, berfikir daripada apa dia dicipta. Khuliqa min ma'in dafiq. Dia dicipta, manusia itu dicipta daripada ma' dafiq, daripada air, iaitu air mani. Maka itu maksud Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW pulang kepada sahabat semua yang sedang menunggu Rasulullah SAW. Lepas tu Rasulullah baca doa juga sekali lagi untuk sahabat Nabi SAW. Waktu tu dia masih macam petang, waktu tu macam pagi. Waktu Rasulullah SAW jumpa orang tua. Di waktu petang, Rasulullah SAW di masuknya waktu maghrib, lepas maghrib, Rasulullah SAW hantar Sayyidina Ali. Sebab Rasulullah dah tahu sekarang dengan yakin di mana sekarang orang Quraisy ada. Rasulullah hantar 3 sahabat. Beberapa sahabat termasuk Sayyidina Ali bin Abi Talib, Az-Zubair bin Al-Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan ada beberapa sahabat yang lain. Cuma 3 sahabat ni yang besar. Rasulullah bagi mereka tugas, suruh mereka pergi intai, tengok orang Quraisy sedang buat apa sekarang dan berapa jumlah mereka. Sebab Nabi SAW dengan sahabat sehingga waktu sekarang mereka belum lagi tahu berapa jumlah orang Quraisy yang keluar untuk berang Rasulullah. Mereka tak tahu berapa ratus atau berapa ribu. Jadi Rasulullah suruh mereka pergi sehingga kawasan yang bernama Badar, mencari berita, tengok orang Quraisy dah sampai Badar atau belum, berapa jumlah mereka, berapa banyak senjata mereka. Tapi di sana mereka bertemu dengan satu orang yang sedang mengambil air daripada berigi dan kolah-kolah yang ada di padang Badar. Dan orang itu yang mengambil air itu, dia hamba untuk satu orang daripada orang Quraisy. Dua orang mereka jumpa. Maka Sayyidina Ali dengan sahabat yang lain, mereka tangkap 2 orang itu dan mereka bawa mereka kepada Rasulullah SAW. Waktu Ali bin Abi Talib dan sahabat keluar dari kawasan yang Rasulullah tunggu, waktu tu waktu petang. Lepas mereka sampai sana dan ambil 2 orang itu yang ikut golongan Quraisy, mereka balik kepada Rasulullah waktu tu dah masuknya waktu maghrib. Selepas mereka sampai, mereka jumpa Rasulullah SAW sedang salat. Masya Allah. Nabi SAW salat, baca doa untuk sahabat. Dan mereka tegur 2 orang itu sebelah Nabi SAW. Nabi SAW sedang salat, mereka, Sayyidina Ali dan sahabat yang lain, mereka bersangka 2 orang ini pasti ikut Abu Sufyan. Jadi mereka tanya, kamu ni siapa? Ikut siapa? Mereka kata, kita orang yang ambil air khidmat untuk orang Quraisy. Mereka hantar kita untuk beri di sini ambil air. Maka sahabat pukul 2 orang itu.
Sahabat Nabi SAW memukul dua orang itu supaya mereka mengakulah. Siapa kamu yang sebab? Kamu ikut Abu Sufyan kan? Tapi kamu tak nak beritahu sebab nak selamatkan harta Quraisy. Jadi kalau mereka kata, bukan, kita tak ikut Abu Sufyan. Kita ikut orang Quraisy yang datang perang, mereka pukul suruh mereka mengaku. Selepas mereka rasa benar dan sakit dengan pukulan sahabat, mereka kata, ya betul, kita ikut Abu Sufyan. Maka sahabat lepaskan mereka. Bukan lepaskan mereka pergi. Yakni berhenti pukul. Berhenti memukul mereka. Selepas Rasulullah SAW habis solat, Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi SAW terus memandang kepada sahabat menegur mereka. Kenapa pukul dua hamba ini? Dia kata, biliklah keadaan kamu, hai sahabatku. Kalau mereka jawab dengan jujur, kamu memukul mereka. Kalau mereka berdusta, tipu kamu, cakap mereka ikut Abu Sufyan, kamu berhenti pukul mereka. Sungguh bilik keadaan kamu. Sadaqa wallah. Benarlah demi Allah. Kata mereka. Mereka ikut golongan Quraisy yang datang perang, bukan ikut golongan Abu Sufyan. Betullah jawapan mereka itu. Lepas tu Rasulullah SAW balik memandang kepada dua hamba itu. Dia kata, ceritalah kepada aku tentang orang Quraisy. Dua hamba itu mereka kata, ya Rasulullah. Mereka kata, wahai Muhammad, demi Allah mereka di sini, belakang bukit ini. Atau Kathib, iaitu macam basir yang tinggi sampai gunung, macam gunung. Basir yang tinggi itu ada di belakang. Mereka di belakang. Dia kata, yakni mereka dekat sangat. Mereka kata, Muhammad, mereka di sana. Orang Quraisy. Yakni tinggal lagi macam 2 kilo, 3 kilo macam tu, akan sampai jumpa mereka. Ay janib al-wadi al-mustaqala lahum Rasulullah SAW kamal qaum. Maka Nabi SAW dia interview lah dua hamba tu sebab mereka memang datang daripada tentera Quraisy. Jadi Rasulullah sungguh-sungguh nak tahu berapa jumlah mereka. Rasulullah SAW tanya mereka, berapa jumlah mereka? Dua hamba itu mereka kata, ramai wahai Muhammad. Mereka ramai. Syadidum ba'suhum. Mereka bersungguh-sungguh dan sangat bersemangat untuk berang kamu. Rasulullah balik tanya mereka balik. Ma'iddatuhum. Apa senjata mereka yang mereka bawa? Dua hamba itu mereka kata, kami tak tahu. Lepas tu Nabi SAW balik interview mereka tentang berapa jumlah mereka. Sebab itu penting untuk berang. Rasulullah nak tahu berapa jumlah tentera orang Quraisy. Rasulullah balik tanya mereka balik dengan bersungguh-sungguh, dengan lagi keras. Berapa jumlah mereka? Yani bagi tahu berapa jumlah mereka. Tetapi mereka susah nak jawab kepada Nabi SAW berapa jumlah orang Quraisy. Akhirnya Rasulullah SAW tengok macam susahlah mereka nak jawab dengan terang, dengan jelas. Susah nak bagi tahu berapa jumlah orang Quraisy dan Nabi SAW nak tahu juga. Jadi Rasulullah SAW dengan kebijaksanaan Rasulullah, dengan bijaknya dan cerdik Nabi SAW, Nabi SAW tukarkan soalannya. Dia tanya kepada dua hamba itu. Dia kata, hari-hari berapa sembelih ekor unta? Berapa ekor unta hari-hari sembelih untuk makan? Sebab mereka tentera ni setiap hari kena makan. Jadi mereka setiap hari, Nabi SAW tanya, berapa ekor unta sembelih setiap hari? Dengan cara tu, dengan jawapan itu, Nabi SAW akan tahu berapa jumlah mereka. Sangat bijak dan pandai Nabi SAW untuk menguruskan dan mengetahui berapa, mengeluarkan yakni rahasia-rahasia orang kafir dan tentera yang musuh. Dia tanya dua hamba tu, berapa banyak ekor unta mereka sembelih setiap hari? Dua hamba tu jawab je, mereka tak tahu. Dan dengan cara tu Rasulullah akan tahu berapa jumlah mereka.
mereka kata setiap ay min al-judri, setiap hari mereka sembelih 9 atau 10 ekor unta untuk mereka yang untuk tentera orang Quraisy semua. 9 atau 10 ekor unta. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terus selepas mendengar jawapan itu dia pandang kepada sahabat, dia kata mereka di dalam 900 sampai 1000. Terus Rasulullah SAW buat keputusan. Terus Nabi SAW dapat tahu berapa jumlah orang kafir. Berapa jumlah tentera Quraisy. Di waktu itu dengan mendengar jawapan bahwasanya mereka makan 9 atau 10 ekor. Dan Rasulullah SAW dia kata mereka dalam 9 atau 1000 sampai 1000. Setiap 100 orang makan 1 ekor unta. Nabi SAW dah tahu apa kiraan-kiraan itu di zaman mereka. Di zaman mereka biasanya 1 ekor unta dimakan oleh 100 orang. Maka Nabi SAW dia kata setiap 1 ekor 100 orang. Maknanya mereka 900 atau 1000. Kemudian Rasulullah SAW tanya balik, interview balik kepada 2 hamba itu yang daripada tentera Quraisy. Dia kata, "Faman fihim min asyraf Quraisy?" Siapakah daripada orang yang mulia daripada orang Quraisy yang ada di dalam tentera Quraisy? Siapa orang yang hebat-hebat daripada golongan Quraisy? Siapa pemimpin-pemimpin Quraisy yang keluar sekali dengan mereka? Mereka jawab, mereka kata Utbah bin Rabi'ah, ini orang besar, orang Quraisy. Syaibah bin Rabi'ah, adik-beradik Utbah, orang besar juga orang Quraisy. Abul Bakhtari bin Hisham, orang besar juga. Hakim bin Hizam, orang besar juga. Naufal bin Khuwailid, Al-Harith bin Amir bin Naufal, Tu'aimah bin Adi bin Naufal, An-Nadhr bin Al-Harith, Zam'ah bin Al-Aswad, Abu Jahal bin Hisham, Umayyah bin Khalaf, wa Nabih wa Munabbih ibn Al-Hajjaj, wa Suhail bin Amr Al-Amiri. Tapi ada bahagian orang ini masuk Islam nanti seperti Suhail dan Hakim. Wa huwa Suhail min asyrafi Quraisy wa khutabaihim. Orang yang menggerakkan semangat antara Quraisy untuk berang di Badar, Suhail ini yang nanti akan masuk Islam. Dengan khutbahnya, dengan ucapannya, dia meninggikan semangat antara Quraisy untuk melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala an-nas. Selepas Rasulullah SAW mendengar jawapan yang sangat Rasulullah SAW memerlu kepada jawapan itu, jawapan yang sangat binti Rasulullah nak dengarnya, nak tahunya, iaitu jumlah tentera Quraisy dan siapa yang ada daripada orang yang penting, orang yang besar di Quraisy. Maka Rasulullah SAW lepas itu berdiri dan menghadap kepada sahabat Nabi SAW semua, kepada sahabat, kepada orang Islam. Dan Rasulullah SAW bersabda kepada orang sahabat, "Hadhihi Makkatu qad alqat ilaikum afladha ay qit'i kabidha ay ashrafiha wa 'udhamaiha." Nabi SAW berkata kepada sahabat, "Wahai sahabatku, ini adalah Makkah, telah mengeluarkan dari badannya untuk kamu orang yang hebat di dalamnya, orang yang agung di dalamnya. Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, semua yang besar-besar di Makkah. Dia kata, maka dah keluarkan mereka untuk kamu boleh membunuh mereka." وذكر أن مسيرهم وإقامتهم كانت 10 ليال حتى بلغوا الجحفة. Yani Nabi SAW dengan ayatnya itu kepada sahabat, dia gerakkan semangat mereka. Dan Nabi SAW memberitahu kepada sahabat, iaitu kalau kamu dapat menang di perang Badar ini, maka ketahuilah, kamu wahai orang Islam selepas ini akan semakin kekal dan semakin kuat dan semakin hebat. Sebab kamu telah mengalahkan pemimpin-pemimpin Quraisy. Lagi kalau dapat bunuh orang yang hebat, yang besar daripada golongan Quraisy, khususnya Abu Jahal yang kuat melawan dan memusuhi Rasulullah dan agama Islam, maka agama Islam akan menjadi kuat dan
akan kurang orang yang memusuhi agama Islam lagi. Kemudian dua hamba itu mencerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya berjalanan orang Quraisy sehingga mereka sampai kepada satu kawasan yang bernama Al-Juhfah belas-belas hari atau belas-belas malam. Mereka turun di Al-Juhfah, di kawasan Al-Juhfah, yaitu orang Quraisy di tengah malam, waktu Isya. Mereka sampai di sana waktu Isya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Setelah ini, dalam kitab sirah ini akan menceritakan tentang satu mimpi yang menjadi sebab. Satu mimpi yang menjadi sebab orang Quraisy mula takut. Satu orang daripada orang Quraisy mimpi juga. Satu orang daripada orang Quraisy yang mimpi satu mimpi yang membuat mereka takut sehingga ada bahagian mereka yang balik kepada Makkah tak keluar perang Badar. Dari tengah jalan, mereka dah di dekat Badar, mereka pulang. Juga beberapa kejadian waktu mereka sembelih unta yang luar biasa. Kejadian itu menjadikan beberapa kabilah dan beberapa kumpulan daripada orang Quraisy yang pulang kepada Makkah dan tidak sambung perjalanan mereka berang kepada Rasulullah SAW dan sahabatnya. Ini yang insya-Allah esok kita akan menceritakannya. Mimpi ini luar biasa. Esok insya-Allah kita akan tahu apa macam mana mimpi itu dan apa kesan yang kesan mimpi itu di tengah masyarakat tentera Makkah, tentera Quraisy, dan kabilah mana yang keluar daripada tentera Quraisy dan pulang kepada Makkah. Juga beberapa kejadian dan mukjizah yang berlaku setelah itu sebelum mereka sampai kepada bertemu dua-dua tentera. Sebelum mereka, dua-dua tentera Rasulullah dan sahabat dan tentera Quraisy bertemu depan muka. Sebelum itu berlaku beberapa mukjizah dan karamah. Ini yang insya-Allah kita akan ceritakannya. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insya-Allah. Alhamdulillah, semoga Allah SWT memberi manfaat dan menambahkan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Dan ingin memberitahu kepada kalian semua, malam ini insya-Allah istimewa, ada pembukaan kuliah baru. Saya akan memulakan satu kuliah baru, kitab hadis. Kitab hadis yang sangat istimewa, sangat hebat. InsyaAllah tunggu saya pada pukul 10. InsyaAllah setiap malam, kalau tak ada apa-apa halangan, insyaAllah kita akan sambung dan moga-moga kita istiqamah insyaAllah. Kita sambung membaca kitab Al-Jami' As-Saghir dalam ilmu hadis. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Jami' As-Saghir. Dari Imam Suyuti. Kita insyaAllah akan membukakan kuliah ini pada pukul 10 setiap malam, bermula dari malam ini. Jadi tunggu kita pukul 10, insyaAllah kita akan mulakan kuliah yang baru. Moga-moga insyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita semua antara orang yang pencinta kepada ilmu dan cinta kepada Rasulullah, hadis Rasulullah, sejarah Rasulullah, syama'il Rasulullah SAW. Dan kita insyaAllah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia dan di akhirat. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Ada orang tanya, ada jual kitab tu, ada kitab itu ada jual tapi dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab ada. Jadi kalau ada orang minat nak beli, insyaAllah kita akan hantar nombor kedai yang jual itu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Belum dah habis tak?